menjemput Ustazah Zai untuk mengupas ataupun membedah, ya kata dia orang, membedah buku beliau. Tak ada masalah ya, pas beliau ialah juru bedah buku yang beliau sendiri tulis dan hasilkan, ya. Alhamdulillah. Dengan itu majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustazah Zai. Silakan Ustazah. Sampai pukul berapa Kak? 1 jam ke 1 jam setengah? 1 jam setengah ya. Itu saya tanya sebab biasa kuliah lebih ke Ustazah. tak, saya tanya sebab SOP masjid. SOP masjid yes. kalau ikut arahan Jais 1 jam. Itulah. Itu saya tanya takut AJK dah pesan Lebih sikit. 11.30 minum ya. Ya, membincangkan SOP lagi, ya. Pada masa ceramah Ustazah lebih kurang 1 jam. tes 3 ke 10, 45. Lebih kurang. Silakan. Baik, Alhamdulillah semua dah ada buku di tangan. Sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Wajah-wajah kesayangan hamba di Masjid Al-Mu'minun Subang. Subhanallah, rasanya pertemuan yang terakhir kita adalah pada bulan 2 tempoh hari. Tak ada tempoh hari dah macam dulu kala dah jadinya. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hantarkan ilham kebijaksanaan kepada AJK Muslimat, sahabat yang dikasihi Kak Rozi, PM tepi Ustazah. Boleh dah Ustazah minggu kelima 30 September tu. Dulu kan Ustazah cakap kalau minggu kelima tak ada jadual tetap. Jadi alhamdulillah sebelum jadual itu diisi oleh orang lain, saya dah kata seronoknya Kak, lama dah tak jumpa jemaah Masjid Al-Mu'minun. Tapi ibu-ibu semua okey ke? Sebab kena duduk di bawah. Pinggang tahan berapa minit agaknya kalau duduk kat bawah ni. Jadi semoga diberi kekuatan oleh Allah, perbanyakkan zikrullah di dalam hati. Tak ada lain, niat kita datang untuk mencari keredaan Allah, datang ke rumah-rumah Allah, berada di dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Berniatlah ibu-ibu yang Ustazah kasihi supaya keinginan, kecintaan hati kita mendiami rumah Allah, duduk sekejap di dalamnya dengan tujuan untuk berada dalam Raudatul Jannah. Satu hari nanti bila kita keseorangan, kegelapan di mahsyar Allah, tak ada siapa yang boleh tolong kita. InsyaAllah muslimat dirahmati Allah, semua ini menjadi saksi kita dipimpin bersama-sama dengan Rasulullah kekasih Allah untuk masuk ke dalam syurga Allah yang sebenar. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustazah Zai takkan buat soalan, takkan bagi peperiksaan untuk setiap kuliahnya di mana-mana. Jadi jangan risau walaupun ada buku di tangan. Cumanya muslimat dirahmati Allah, Ustazah cukup sedih, sayang, kesian kalau sepanjang berada dalam majlis ilmu hatinya tidak berzikir kepada Allah, hatinya tidak berdoa kepada Allah. Sebab majlis ilmu dipayungi oleh para malaikat Allah. Jadi rugilah kita tidak rebut peluang ni.
Kalau kita bersolat di rumah kita mungkin kita nak memasjidkan rumah kita, mensuraukan rumah kita, hanya PKP dulu je. Seronok PKP ustazah, kata ibu-ibu. Suami jadi imam, baru makbul doa yang dah 30 tahun suruh dia jadi imam tu. Dia paksa dia belajar, bukan imam je ustazah. Pagi raya baca khutbah, siap batang mop tu dibuang bawahnya, dijadikan tongkat. Ni cerita-cerita makcik-makcik masjid. Seronok ustazah, suami jadi imam, anak tukang azan, qomat, memasjidkan rumah. Alhamdulillah. Tetapi bila kita telah bebas keluar semula, masing-masing sibuk, ibunya tinggal seorang-seorang di rumah. Jadi muslimat dirahmati Allah, ini kebiasaan dalam rumah tangga orang Islam. Jadi kita khawatir, risau kita seorang-seorang di rumah itu muslimat, kita tak dapat mengundang rahmat. Jadi kalau datang masjid ni confirm dah ada rahmat. Di mana? Di dalam majlis ilmu. Rumah kita mungkin tak besar macam rumah orang lain. Kita nak jemput penceramah, panggil kawan-kawan 20-30 orang untuk bermajlis ilmu, mungkin kita tak mampu. Tak mengapa, jangan penuhi ia dengan perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah, supaya saat kita beribadah di dalam rumah juga mengundang rahmat Allah kepada kita. Orang yang tak dapat rahmat Allah ni orang yang paling susah dan resah hidupnya. Jadi biar tak nampak senang, tapi kita mengundang rahmat Allah. Kat mana nak undang rahmat Allah? Dalam majlis yang disebut sebagai Raudatul Jannah, insya-Allah. Itu berapa banyak disampaikan ceramah ini oleh Ustazah Muzayyanah. Sekian, macam itulah. Sebab duk masing-masing keluar masuk, kita bagilah muqaddimah panjang sikit. Muslimat dirahmati Allah. Kemudian selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan wahai lisan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Turunkanlah kepada hati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana tanpa salawat, tanpa bersungguh-sungguh untuk mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah, macam mana nanti bila Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil kita di mahsyar sebagai ummati, mana umatku, ada tak kaki kita bergerak ikut Rasulullah? Yang ni kita kata apa susah, dipanggil pergi je lah ustazah. Itu kat dunia sayang, dipanggil kita boleh bergerak kalau hati kita suka. Tapi kalau hati tak suka, tak bergerak juga, muslimat dirahmati Allah. Jadi nanti di mahsyar kita kata Rasulullah panggil dah tu, kenapa kau tak bergerak lagi wahai kaki? Apa jawapan kaki? Dulu kat dunia aku ikut cakap hang, nak pi tengok wayang aku ikut, pi masjid aku ikut. Mana satu keinginan hati saat itu? Kerana hati adalah rajanya. Mengarah kepada yang baik, seluruh anggota akan ikut baik. Mengarah kepada yang jahat, seluruh anggota akan jadi jahat. Tapi hari ini berdiri pada yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul fasl, hari yang Allah jatuhkan ketentuan hukuman, maka kaki tak ikut dah cakap kita, bergeraklah ikut Nabi Muhammad dah panggil tu. Tak, kata kaki, sebab di sini aku mengikut kemahuan Tuhanku. Dulu di dunia kita tak banyak berselawat, astaghfirullah. Dulu di dunia kita tak banyak push diri kita untuk ikut sunnah Rasulullah. Maka macam mana kaki nak bergerak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Meneguk dahaganya kita akan air telaga Kausar yang bila seteguk diberi minum kepada kita, masya-Allah hilang dahaga selama-lamanya dan tak rasa nak minum lagi dah, masya-Allah. Kemudian dipimpin tangan ke syurga Allah, dan Nabi SAW dibukakan pintu oleh para malaikat. Kenapa tak masuk lagi? Ini untukmu, orang pertama yang dijemput, engkaulah penghulu syurga. Nabi masih toleh belakang, aku tunggu umatku. Ini cinta Nabi SAW kepada umatnya. Jadi takkanlah kita nak dijemput oleh Rasulullah, nak ditunggu oleh Rasulullah, tapi kita tidak ikut sungguh-sungguh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak ya, ini dalam bab selawat. Terima kasih kepada AJK Masjid, kepada pengerusi majlis, muslimat dirahmati Allah. Kita nak start kuliah dah. Tu dia mukaddimah dah. Sebab semua dah duduk, tadi duduk sibuk kat buku sebagainya kan. Saya nak minta sahabat Jaja, dengar tak Jaja? Jaja tolong copy, share kita punya live ni di grup Demi Ummah Kerana Allah.
Sebab kita tak buat live, Ustazah terlupa tadi. Jadi kita share ke grup Demi Ummah Kerana Allah. Ada ramai yang muslimat dirahmati Allah, walaupun mereka ada kekangan untuk hadir ke majlis-majlis ilmu, tapi mereka secara online. Hikmah daripada PKP, jadi penganjurnya hari ini adalah Masjid Al-Mu'minun. Berapa orang pun yang menonton, semoga Allah limpah ruahkan pahala lagi. Datang tapak kaki kita melangkah tadi, petrol yang kita isi dalam kereta tadi, duduknya kita 1 jam, 1 jam setengah, itu semua pahala dah, dipandang oleh Allah sebagai orang yang menuju ke medan jihad. Kemudian tak sangka ramai pula orang yang menonton, orang yang share, orang yang dapat kesan yang sama macam apa yang kita dapat, lalu mereka amal walaupun sedikit. Tak mampu amal semua, mereka tak tinggal semua, amal sikit. Muslimat dirahmati Allah, nanti kita mati, kita bertanya pada Allah, ini amalan aku yang mana ni ya Allah? Dulu kau datang Masjid Al-Mu'minun Subang, bukanmu seorang jadi baik, ada orang lain turut jadi baik daripada live yang ditonton daripada Masjid Al-Mu'minun Subang. Kita pun dapat saham akhiratnya, Masya Allah. Jadi bila fikrah kita dibawa ke situ, kita tidak ada tamak haloba, tidak ada bakhil untuk berkongsi kebaikan-kebaikan. Sebab syurga Allah ini sangat luas, seluas langit dan bumi Allah. Kita tak jumpa penghujung langit bumi di mana, muslimat, betapa luasnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak letak semua yang namanya manusia bersyahadah kepada Allah, semua akhirnya bernatijah syurga. Tetapi untuk meletakkan diri kita syurga atau neraka, muslimat dirahmati Allah, Allah beri akal untuk kita timbang, hak ni baik ke jahat. Sebab itu syurga bukan untuk orang yang faham mengaji agama saja, tapi untuk orang yang berakal ni timbang. Sebelum buat apa, ni Allah suka ke tidak? Ke yang ni aku hanya ikut tuntutan nafsu? Ni muslimat. Jadi orang yang hanya mengikut tuntutan nafsu, perbuatannya itu confirm memudahkan jalannya ke neraka Allah. Tetapi bila dia tahu ni nafsu yang berkehendak, tukarlah, sebab Allah tak suka walaupun nafsu suka. Kita pergi kepada perkara yang Allah suka. Maka orang yang menjerat nafsunya sendiri, memberitahu kepada nafsu tak boleh melampau-lampau hidup atas dunia. Biasa bagi orang beriman, dunia ini adalah penjara, kerana nanti di syurga penuh dengan nikmat kebebasan. Maka muslimat, dia tahan kehendak nafsu. Bukannya perlu dihapus nafsu ni, perlu diurus. Kepada apa? Juga cinta, juga tamak. Tetapi pagi dah dengar ilmu, petang nak buka lagi TV channel ilmu. Kita macam tamak, nak sangat buat banyak-banyak kebaikan yang disukai, dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Uruskan nafsu ke arah itu, insya Allah kita mati sebagai orang yang bernafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka, muslimat dirahmati Allah, muka surat mana? Muka surat 1. Saya percaya kitab ini, mukaddimahnya saya dah sebut di mana-mana, termasuklah Masjid Al-Mu'minun Subang, yang kita tekuni kitab 50 ciri-ciri munafik. Jadi kita cuti dulu kitab itu yang saya follow melalui online setiap hari Khamis yang keempat, muslimat. Jadi hari ini kita tukar kepada angan-angan ke Firdausi. Isi kandungan buku ini 5 tahun lepas telah saya tulis. Ketika bila, muslimat? Peristiwa kren tombang di Mekah. Saya tulis saat keluarnya buku Bidadari di Pintu Firdausi. Saya beli buku tu di kedai buku. Saya tulis, Masya Allah, ini cerita pasal wanita cikgu umur 30-an, orang Kelantan, yang meninggal asbab peristiwa kren tombang di Mekah. Jadi saya teringin nak baca. Sekejap saya baca sampai habis, dan setelah saya terkesan dengan isi buku itu, saya tulis dalam status Facebook apa yang saya nak share dengan ramai orang yang membaca. Dan lepas saya tulis up status itu tentang Bidadari di Pintu Firdausi, saya buat program ke Tasik-Kenyir, naik atas bot, tak ada line telefon dah. Besok lepas 24 jam saya turun daripada bot, saya buka handphone saya macam hang. Kenapa tak boleh buka ni? Rupa-rupanya Masya Allah ramainya orang yang like puluhan ribu, messenger ratusan hantar. Muslimat, saya terkejut. Tiba-tiba terasa macam popular sangat masa tu. Ni apa hal pula ni? Rupanya muslimat, saya terkesan dengan yang Ustazah tulis tentang Bidadari di Pintu Firdausi dalam Facebook Ustazah. Tolong pimpin tangan saya Ustazah, saya pun nak masuk ke syurga Allah.
Muslimat, tolong ajarkan saya teringin, saya berangan-angan, saya bercita-cita, saya nak sangat jadi macam wanita yang ustazah ceritakan itu, nampak solehahnya, nampak seperti ciri orang yang dimatikan husnul khatimah, nampak seorang syahidah yang mati syahid. Masya Allah muslimat, bila ramai yang bertanya demikian, saya jadi menggigil tubuh. Tuhan, aku pun belum tentu lagi ke syurga. Faham ya muslimat? Semua kita punya angan-angan. Kalau kita lepas ni nak ngeteh dengan siapa-siapa, kita tahu malam tadi dia buat jahat, buat dosa besar pula, pagi ni dia nak ngeteh dengan kita. Cuba sembang dengan dia. Kau kalaulah ditakdirkan ajal tiba, kau mati nanti nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Ya, aku nak masuk syurga lah. Tanyalah dekat mak-mak rempit, tanya, kau nanti kalau kahwin nak wanita solehah ke wanita tolehah? Dia automatically akan jawab, mestilah nak solehah. Tu yang kau kepit ke hujung kiri kanan tu, itu solehah ke macam tu? Alah, itu untuk buat main-main je. Nak buat isteri mestilah nak solehah. Kau main angan-angan tinggi melangit, muslimat dirahmati Allah. Samalah macam yang kita sembang tanya malam tadi, buat dosa tapi pagi ni ditanya kalau mati nak syurga ke neraka. Jawapan orang yang normal ini pasti automatically nak masuk syurga. Ini yang ustazah kongsikan di mana-mana. Yang hantar messenger saya nak masuk syurga, ajarkan saya ustazah macam mana nak ke syurga. Kalau ustazah tengok siapa yang hantar messenger ni, kata-kata dalam Facebooknya hanya perkara yang masih keji, caci maki, mencarut dalam Facebook. Muslimat dirahmati Allah. Satu. Yang kedua, profil di Facebook dia apa muslimat? Adalah orang yang belum menutup aurat sempurna, yang rambut merah, skirt pendek. Masya Allah, orang begini pun berangan-angan ke Firdausi. Salah ke? Tak salah. Tapi kesian. Sebab apa kesian? Sebab orang ni ada cita-cita nak ke syurga, tapi macam mana nak ke syurga kalau zahirnya masih begitu? Ustazah, zahir je, saya tak tutup aurat pun saya sembahyang. Faham sayang, sembahyangmu semoga diterima Allah. Tetapi tahu tak syarat apa yang nak mengundang orang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Syarat apa nak masukkan diri kita ke dalam syurga Allah? Jadi saya menulis, muslimat dirahmati Allah, macam jadi ikan pekasam, tak terbit-terbit lah. Sampailah hikmah PKP, saya buka balik muslimat, saya touch up balik hujung-hujung tu apa yang saya nak isi, pam terus pada 1 Ramadan saya terbitkan. Masya Allah, hampir 10,000 telah diedarkan buku ini, muslimat dirahmati Allah. Bila orang membaca, dihadiahkan kepada insan kesayangan, mereka kata apa? Ustazah, saya rasa macam mudah je benda yang ustazah tulis, saya pun boleh tulis. Oh, tu dia kemain muslimat. Jadi saya kata, memanglah kak, saya bukan orang alim, saya hanya kongsi apa yang saya rasa. Sebagai isteri kita bagaimana, sebagai anak kita bagaimana, ibu ayah kita masih berada atas dunia atau telah kembali ke rahmatullah, bagaimana kita nak mengisi diri kita ini sebagai orang yang bakal menghuni syurga. Sebagai jiran macam mana, rakan-rakan sepejabat macam mana. Bukankah cerita dalam ni kisah tentang kita, semua kita? Tapi bila dah baca sampai habis, apa respon depa muslimat? Depa kata apa? Ustazah, susah rupanya nak masuk dalam syurga. Ya kak, tak boleh buat seorang-seorang, kena buat secara berjamaah. Kita kena berpimpin tangan. Islam ni bukan untuk kita seorang, bukan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Sebab tu wajib bagi rasul-rasul kita menyebarkan kepada umatnya. Kita tak hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajari sirah Muhammad, kenali sungguh-sungguh siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kenal itu boleh mendatangkan cinta. Bila sudah cinta, muslimat dirahmati Allah, kita ketepikan nafsu kehendak kita. Kita follow rapat-rapat apa yang Nabi suka. Sebab yang Nabi suka itu bukan nafsu, tapi semata-mata dipimpin oleh wahyu Allah. Yang wahyu Allah nilai itulah Quran. Sebab itu kadang kita mengaku Allah itu Tuhan kita, kita baca hari-hari dalam solat selepas suratul Fatihah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ulang. Apa benda surah ni yang Allah turunkan? Bila datang orang-orang Quraisy yang bertanya, tak percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajak sembah Tuhan yang esa,
Mereka datang, sif lana rabbak ya Muhammad, ceritakan kepada kami wahai Muhammad sifat Tuhanmu tu macam mana. Kalau Tuhan kami ada batu, ada rupa, ada yang matahari, ada yang pohon, Tuhan kamu tu sebenar macam mana? Nabi pun tak reti nak jawab macam mana, sebab Nabi tak menjawab dengan nafsu. Bukan macam kita orang tanya je, I rasa lah, ya kot. Hari tu I macam dengar-dengar, main rasa, main kod saja muslimat. Tak buat tabayyun, kajian dulu, tak tanya orang yang pakar dulu. Nabi dia tak tahu nak jawab macam mana ni, Nabi tunggu wahyu. Maka datang qul huwallahu ahad, katakanlah, kan, bukan dijawab dengan gambaran Tuhanmu bagaimana. Katakan bahawa Tuhanmu Allah itu esa, tunggal. Musliman, qul huwallahu ahad, Allahu samad, tempat mohon segala hajat, tempat berpaut, tempat kita betul-betul menjadikan Allah ini sebagai tempat sandaran. Macam hari ni ibu-ibu yang memilih datang awal dapat bersandar dekat tiang yang sangat kukuh ni, confirm tak runtuh, kecuali kiamat dah kot ataupun gempa bumi. Kukuh muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau bersandar di batang pohon yang kita tahu mati dah lama pokok ni, tapi tegak lagi ni, boleh kok bersandar. Dalam penuh dah dengan anai-anai. Kita yang besar pula bersandar kat situ, jadi apa? Sekejap tombang batang tu dengan kita-kita sekali tombang. Jadi maksud bila kita bersandar kepada Allah yang maha kuat, maha segala-galanya, kita takkan lemah. Muslimat, walaupun kita adalah manusia yang lemah, kerana tempat sandaran kita adalah Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tak beranak, tak diperanakkan, tak beranak. Allah ini jangan mengiyakan mana-mana agama yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Dia percaya Allah tu ada, tapi dia mengiyakan bahawa Allah itu beranak. Ini kesilapan yang sangat besar, kesesatan yang nyata. Sebab Quran dah bagi tahu lam yalid, dia tak beranak, walam yulad, dan dia tak diperanakkan. Muslimat dirahmati Allah, tak ada siapa pun yang melahirkan Tuhan, yakni Allah. Dan Allah itu tunggal esa, takkan beranak, takkan ada keturunan. Dia ahad, esa, tunggal. Itu keyakinan kita, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimah kufu, dia tidak boleh disekufukan, disamakan dengan apa pun. Ustazah kata Allah tu kuat macam tiang yang aku sedang sandarkan ini. Bukan, kita tak boleh gambarkan Allah dengan tiang yang kukuh. Tapi maksud Ustazah beri tamsilan tadi muslimat, supaya kita tahu di mana tempat kita bersandar. Dan kita tak boleh meletakkan, ulama akidah marah kalau kita kata Allah tu sedang bersemayam di atas arash, duduk saja-saja di langit. Tak, Allah tidak bertempat. Jadi kat mana kita nak jawab Allah tu? Pasti Allah itu bersama dengan orang-orang yang beriman, sebab dia tak mempunyai sifat yang seperti kita. Muslimat, keyakinan ini hanya didapati dengan iman. Jadi orang tak ada iman kepada Allah, aku tak nak dengar. Aku sembah benda yang ada kat depan aku ni. Kamu menyembah macam orang gila, duduk depan dinding. Orang agama lain kata duduk depan dinding, tak ada apa-apa, gambar pun tak ada depan. Tiba-tiba engkau rokok, engkau sujud, tunduk yang macam orang gila, tak ada apa kat depan. Sebab dia tak punya iman, dia boleh berkata demikian. Bagi orang yang mempunyai iman, muslimat dirahmati Allah, hanya senyum menyatakan apa? Tuhanku wujud. Allah itu wajib baginya untuk ada, dan mustahil untuk dianya tiada. Faham ya muslimat? Jadi bila kita yakin dan kenal siapa Tuhan kita, kita akan datang rasa cinta kepadanya, yang sentiasa ada saat kita ada atau tiada, yang sentiasa hidup saat kita hidup ataupun mati, yang tidak akan mati selama-lamanya. Maka kita bercinta dengan orang yang pasti mati, akhirnya kita akan kecewa. Lampiaskan, serahkan cinta kita kepada yang maha hidup selama-lamanya, tidak akan mati-mati. Justru bila kita down, jatuh, hilang semangat, sedih, kehilangan orang tersayang, ini biasa, sebab kita manusia. Tapi apa datang Nabi SAW, jangan kita menangisi dengan ratapan. Kenapa abang mati, anak kita belum kahwin ni semua bang, baru seorang yang kahwin. Itu masalah. Habislah lepas ni saya nak hidup macam mana? Musliman, rupa-rupanya meratapi akan kematian itu adalah satu dosa yang sangat besar. Jadi
Saya pun lahirkan buku ini. Alhamdulillah. Inilah hasilnya muslimat dirahmati Allah, sangat sesuai dibaca oleh mana-mana golongan, hatta dihadiahi kepada anak-anak muda kita yang perempuan. Okey, sebab apa? Kita nak mengajak mereka, orang tua ke orang muda, pergi kepada muka surat yang ketiga. Ini kata-kata Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ali Imran ayat 133. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Saya pergi satu-satu. Wasari'u ila maghfirah, dan segeralah kamu kepada maghfirah, keampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Dia tulis dalam kurungan, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik. Maksud untuk mendapat maghfirah, pengampunan daripada Allah, betul kita bertaubat atas segala dosa yang pernah kita buat. Untung ibu, hargai, syukuri setiap pagi kita masih hidup, dihidupkan oleh Allah. Faham ya? Sebab ada ramai usia ibu-ibu saya yang mengadu kepada ustazah, sahabat saya meninggal ustazah, umur-umur macam ni, hampir setiap minggu dengan kematian sahabat yang sebaya dengan kita. Ada seorang tu ustazah, tengah ni, baru ni kisah benar, seorang haji lelaki sambut usia yang ke-61, isterinya buat makan-makan dengan jiran-jiran terdekat. Rupanya bila sembang dengan ustaz, saya ustaz 61 dah. Ustaz ingat tak masa ustaz mula-mula pindah kat taman kami ni, nak jumpa saya pun susah. Rasanya siang malam sibuk cari harta. Cakap tak terang. Masa tu bila jumpa muslimat dirahmati Allah, cerita beli tanah sini, beli rumah sini. Kami yang muda lagi masa tu tengah je kan. Macam ni rupanya hebatnya, Masya Allah. Dia sibuk menceritakan tentang kekayaan harta yang dia ada. Saya percaya saat itu bukan untuk berbangga-bangga, tapi memberi semangat kepada kami orang yang muda ni muslimat. Lalu kita pun, Allah Tuhan, syoknya jadi orang kaya macam dia. Dalam kayanya tidak pernah untuk bakhil dan kedekut berinfak di jalan Allah. Tapi bila dah jumpa hampir 20 tahun berjiran, muslimat dirahmati Allah, baru ni usia yang ke-61, apa dia sebutkan? Ustaz, baru ni dalam PKP kawan saya meninggal tengah dalam masjid, dalam rokoknya tombang, tengok bawa ke hospital, meninggal dah. Allah sihat. Saya terkesan dah ustaz, duduk diam-diam saja boleh mati. Masya Allah, macam ni je ke rupanya mati ni? Iya, mati ni memang tiba-tiba, tak ada signal apa muslimat dirahmati Allah. Bukan mesti yang sakit kat hospital tu mati dulu, bukan mesti yang tua mati dulu. Mata kita menjadi saksi. Sebab itu saya tuliskan kitab ini, dakwah penuh ukhuwah. Yang tengah-tengah ni berbaju hitam putih muslimat dirahmati Allah adalah sahabat kami almarhumah Ustazah Syadia Abbas. Terkejut di awal-awal PKP boleh sembang, apa ya, benda dakwah di alam maya yang kita boleh buat kepada jemaah yang kita tak dapat jumpa kat masjid. Hari-hari sembang, aktif, ceria, elok. Pagi kami dapat berita daripada suaminya telah kembali, isteri kesayanganku Syadia binti Abbas. Tak boleh tahan air mata muslimat dirahmati Allah. Ya Allah, dia tengah aktif, banyak lagi perjuangan dia tak selesai. Sahabat kami yang mulia, wahai Allah, semalam petang boleh sembang tentang resipi masakan dengan kami. Kenapa engkau panggil dia secepat itu? Ini yang bertanya, kenapa ni para ustazah semua ni muslimat dirahmati Allah. Lepas seminggu menangisi, saya kata, apalah manfaat pada yang mati, pada yang hidup hanya dengan menangisi, kita tak dapat apa-apa. Jom kita tuliskan pengalaman dakwah, kita tuliskan apa yang telah dikongsikan oleh almarhumah. Dia meninggal, dia mati, tapi boleh menghidupkan jiwa orang yang masih hidup. Ini target kita. Alhamdulillah muslimat, 22 ustazah menulis di dalamnya, Masya Allah, pengalaman yang boleh dikongsikan, yang boleh membangkitkan semangat. Bukan tunggu jadi ustazah, semua kita adalah pendakwah. Siapa orang yang dekat dengan kita, ajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cegah bila kita tahu benda tu mungkar.
tak mampu dengan lisan, ustazah nanti boleh putus silaturahim. Doakan dengan kasih sayang. Ya Allah, kalau dia faham dia takkan buat macam tu, maka engkau campakkanlah nur iman, petunjuk, hidayah ke dalam hatinya. Kerana sampai usia aku begini, aku sangat bersyukur dengan hidayah yang engkau berikan kepadaku. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Kita teringat siapa kita 20 tahun dulu, siapa kita 30 tahun dulu. Hari ni setelah Allah beri hidayah, buka-buka mata, kita pegang dinding bilik aku lagi ni. Ada orang buka-buka mata, dinding barzakh dah muslimat. Kan mati dah aku rupanya, ya Allah. Kalaulah aku tahu mati ni begini nikmat, ya Allah, lama dah aku minta mati. Ada orang yang bersuara demikian. Tapi yang paling menakutkan, mati ni sakit rupanya, ya Allah. Kalaulah aku tahu, mintalah ya Allah balikkan aku ke dunia satu saat. Untuk apa? Untuk bersujud. Untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah. Minta balik hanya satu saat. Muslimat, mati ni sakit. Yang nikmat hanya kepada orang yang berpenat-penat ketika di dunia. Cegah nafsu, berlawan, berperang dengan nafsu sendiri untuk menegakkan apa yang Allah suka, apa yang Rasulullah suka. Masya Allah, ternyata maksud ila maghfirah, untuk mendapat pengampunan, bukan dengan solat taubat sahaja, bukan dengan kita bangun malam menghitung tasbih astaghfirullah, astaghfirullah, tengok wah dapat 1000 kali dah, walaupun dalam masa tak sampai setengah jam, contoh muslimat. Tapi rupanya dia mesti mengerjakan amal-amal yang baik. Jadi saya selalu bagi tamsilan, rugilah orang yang mendakwa dirinya telah bertaubat tetapi dia tidak bersungguh-sungguh untuk menambah amal solihat. Sebab dengan sekali buat baik, Allah akan padam kejahatan yang pernah kita buat dulu. Muslimat, tak payah pakai modal, tak payah pakai tenaga pun, tak payah dengan RM harta yang kita nak infak. Bayangkan Nabi SAW pernah duduk di sisi Abu Bakar As-Siddiq yang didatangi oleh Yahudi yang mencaci maki. Abu Bakar mulanya sabar dengan cacian dan makian. Sebab Abu Bakar, apa akhlak Nabi, dia nak copy paste pada diri dia sendiri. Masya Allah, Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, dia nak mati berakhlak macam Rasulullah. Jadi dicaci maki senyap. Tapi Abu Bakar manusia biasa. Sampai dah berulang kali dicaci maki, Abu Bakar pun menjawab dengan datanglah rasa marah. Lalu kelihatan Rasulullah bangkit meninggalkan Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar kepada sahabat yang mulia, ya Rasulullah, saat tadinya aku duduk tidak menjawab apa yang Yahudi itu caci makikan kepadaku, kenapa engkau duduk di sampingku? Dan ketika aku menjawab akan caci maki itu, engkau bangkit tinggalkan aku, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Saat engkau diam tidak membalas akan kejahatan itu, muslimat, malaikat berada di sampingmu dan aku mengetahui bahawa Allah sedang memadamkan segala kesalahanmu. Sekali kita diam tidak membalas, tidak marah, muslimat dirahmati Allah, kita bersabar, menahan diri kita, menahan nafsu yang ajak balas kejahatan itu, Allah sedang padam kesalahan kita. Allah tak pakai modal pun muslimat. Tak payah infak RM100 kat tabung masjid, tak berpenat dengan kudrat. Tapi menahan itu sakit kan ibu-ibu dirahmati Allah. Orang buat jahat kat kita, ustazah, kan kalau kita tak balas, dia buat balik kat kita. Ini biasa. Tapi akhlak Nabi SAW, orang memberi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ini Rasulullah SAW. Terbukti ketika Nabi berada di bumi Taif, budak-budak kecil diupah untuk membaling batu kepada Nabi SAW. Basah kasut Nabi dengan darah Nabi. Muslimat, bila ditanya sampai Jibril berubah menjadi manusia, menyatakan, ya Rasulullah, ingin aku ubah ke semua gunung-gunung di bumi Taif ni. Untuk apa? Untuk dilemparkan menjadi bahan yang akan mencederakan orang-orang yang mencederakanmu. Jangan, kata Rasulullah. Diangkat tangan lalu mendoakan. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan melakukan demikian. Apa maksud tahu? Quran selalu sebut, in kuntum ta'lamun afala tatafakkarun afala ta'qilun. Bahasa kasarnya guna, muslimat, mu guna otak tak hidup atas dunia ni. Minta maaf, Ustazah pinjam bahasa Ustaz Azhar Idrus. Tapi ketika dengar ceramah demikian, saya sentap. Tuhan, betul lah sebenarnya bahasa mudah nak bagi faham kita ni. Mu guna otak tak atas dunia ni.
Yang mu sombongkan tu bukan sebab duitmu tiap hujung bulan masuk daripada bos, daripada majikan. Kalau Allah tak bagi sihat, mu boleh pergi kerja tak? Maksudnya muslimat, kita tak guna akal dalam kehidupan. Kalau kamu tahu betapa dahsyatnya balasan neraka, kamu takkan sombong atas dunia kerana kamu takut dihumban ke dalam neraka. Kalau kamu tahu jaminan Allah syurga itu begitu indah, kamu takkan membalas segala kejahatan. Kamu hanya mendoakan kebaikan. Terbukti hari ini bumi Taif, semuanya orang telah bersyahadah kepada Allah, kepada Rasulullah, dia mengiyakan. Kalau dulu Nabi membalas dengan kejahatan, siapa orang yang nak berdakwah di situ? Siapa sisa baki umat yang boleh bersyahadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi akhlak ini ditiru. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saat engkau marah wahai Abu Bakar, aku bangkit meninggalkanmu kerana aku sudah tidak melihat malaikat berada di sampingmu, yang aku lihat adalah iblis di sisimu. Bila iblis berada di sisi muslimat dirahmati Allah, kejahatan yang satu akan bertebaran menjadi banyak lagi kejahatan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fi qulubihim marad, dalam hati kita ni ada penyakit. Tak ada siapa boleh rawat. Kita tahu aku dengki kat orang tu, aku je tahu. Kita dah belajar dalam kitab 50 ciri-ciri munafik. Kita tak payah tengok orang punya hati sebab kita memang tak boleh scan hati orang. Tapi kenapa ya, aku rasa tak senang bila orang tu dapat senang. Ini satu penyakit hati. Kata Quran, cepat-cepat rawat. Kalau kamu tidak rawat, Allah akan tambahkan penyakit itu. So dengan kita tidak merawat, mungkin muslimat kita upah tokmoh pula, pergi jatuhkan dia, aku nak ambil tahta dia tu, kan? Berganda lagi dosa. Jadi tamak pula. Okey, Tok Moh kata okey, dia dah jatuh dah, sekarang kau dapat tempat tu. Tak cukup lagi muslimat dirahmati Allah, nak ambil lagi hak orang lain. Maka dosa tu bertambah-tambah. Ini maksud Allah akan tambahkan penyakit yang bersarang di dalam hatimu. So siapa nak rawat? Allah kata tak ada siapa boleh ubah sesuatu kaum kecuali kamu nak ubah dirimu sendiri. Jadi muslimat dirahmati Allah, buku yang saya tulis ini membicarakan tentang ayat Allah ini. Permulaan saya sebut, itulah dia daripada Ali Imran 133. Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang saya sebut tadi, syurga ni tak ada penghujung, luasnya seperti langit dan bumi. Muslimat, kalau kita duduk seorang-seorang tak syok. Sebab itulah kita nak berpimpin tangan ke syurga Allah. Nampak orang jiran-jiran kita, aku nak ke syurga, berjiran sampai syurga. Nampak kawan-kawan yang datang masjid, yang datang diraikan, yang tak datang ditanya khabar, sihat ke, dah bagi nama tapi tak datang, risau juga. Koklah on the way jadi apa-apa. Bukan kita syok, bagus si Polan tu tak datang. Muslimat, kerana apa? Bukan busybody, tapi sebab kita nak ajak ke Raudatul Jannah. Dengan mencintai Raudatul Jannah, ada pasang cita-cita dalam hati. Kita nak sejannah nanti di kampung akhirat. Ni muslimat, pergi ziarah adik-beradik, macam mana mereka menyakiti kita, kita tak balas dengan kesakitan. Ini sifat Kak Long yang Ustazah ceritakan dalam angan-angan ke Firdausi. Kak Long mana Ustazah? Tu yang saya sedang cerita, yang kena keren tombang di Mekah tu. Kakak sulung yang adik-adiknya menulis pengalaman. Allah, kami rindu Kak Long. Yang dulu bila kami datang nak mengadu satu masalah, biar Kak Long je tahu cerita ni. Jangan ceritakan dekat mak ayah. Mak ayah dah lama sangat dah susah sebab kita mengandung susah, menyusukan susah, membesarkan kita kecil-kecil, bergaduh sana sini, susahkan mak ayah. Cerita dekat Kak Long, macam mana susah Kak Long cuba bantu. Bila depan mak ayah kita cerita yang seronok-seronok, biar mak ayah kita tersenyum sampai mati. Allahu Akbar muslimat. Inilah pesanan-pesanan orang yang punya hati yang sangat-sangat mulia. Lalu bila disebutkan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, ternyata syurga yang sangat luas itu muslimat, orang yang bersungguh-sungguh dalam taubat kepada Allah, orang yang bersungguh-sungguh nak hidup hari ini dan esok sebelum datangnya ajal, hanya nak buat kebaikan, berpisah dengan maksiat. Kerana apa nak buat kebaikan, berpisah dengan maksiat? Ada ramai hari ini orang yang dah buat baik, tetapi susah nak berpisah dengan maksiat. Pakai tudung dah Ustazah, tapi mengumpat macam tu juga. Muslimat, masa tak pakai tudung dengan pakai tudung, level kemengumpatan itu sama je.
Macam itulah, tak tahulah orang Subang faham ke tidak kata imbuhan awal dan akhir tu. Tak ada dalam kamus lah muslimat. Suami lagi sedih kalau suami tengok, dulu tak pernah hadir majlis ilmu, sekarang pergi juga, muslimat dirahmati Allah. Tapi macam itulah, azan hayya ala solah, tak bangkit-bangkit, jablah, drama tak habis lagi ni. Macam itulah muslimat. Sama je, kita tak berpisah dengan maksiat. Tapi mendakwa, aku dah buat amal solehat ni ya Allah. Dulu aku bakhil kedekut, bila gaji datang je tabung-tabung derma ni, duit aku buat apa sedekah kat orang. Sekarang saya yang cari tabung derma kat masjid. Saya resah, ustazah tanya AJK, hari ni tak ada tabung ke? Saya tak faham kenapa hati saya suka nak memberi. Itu amal solehat, semoga diterima Allah. Tapi kalau kita belum boleh berpisah dengan maksiat yang dulu muslimat, khawatir taubat kita belum boleh mengundang maghfirah, pengampunan Allah. Faham ya maksud? Sebab tu ayat ini saya highlight di awal, sifat siapa yang saat beramai-ramai pun dia takut kepada Allah, saat berseorangan tak ada siapa nampak aku ni, boleh kok buat dosa. Muslimat, orang yang takwa tidak begitu. Siapa orang yang takwa yang dijamin oleh Nabi SAW wajib untuknya syurga adalah apa? Muslimat dirahmati Allah, seorang lelaki didatangi oleh wanita cantik, seksi, mengajaknya dia berzina, buat perkara yang dimurkai Allah. Dah memulakan mukaddimah zina, dah hampir berzina, dia terus mengingat Allah sedang melihat aku. Walaupun kata si wanita penggoda, tak ada siapa, hanya kita berdua saja. Terus dia teringat Allah sedang melihat aku. Meninggalkan perbuatan zina, meninggalkan maksiat, wanita itu ditinggalkan. Apa kata Nabi? Wajib untuk lelaki ini syurga. Sebab menahan nafsunya. Sebab ketika tak ada orang lain melihat, dia tahu Allah sedang melihat dia. Itulah dia muttaqin, yang bila kita jumpa dalam Quran, dalam banyak ayat, kita sebut pada diri kita, aku nak mati, nak hidup, nak mati di kalangan orang bertakwa ini ya Allah. Bantu aku ya Allah. Cukup dah muslimat. Walaupun kita jahil bahasa Arab, tak faham-faham maksud panjang ni apa, kalau dia baca tadi faham kot kalimah jannah, syurga. Untuk siapa jannah ni? Oh, ada jawapan untuk muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah. Ini pun dah cukup. Tapi lebih indah hadiri kuliah-kuliah tafsir, tadabbur Quran untuk faham keseluruhan maksud ayat. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Nah, baru muka surat 3. Macam mana rasa di hati? Ketidur belaka dah. Tidur ke ibu-ibu? Sebab bila bertutup macam ni ustazah tak nampak sangat. Kalau tak bertutup muslimat, nanti tengah salam, sekarang salam-salam pun tak boleh kan? Tengah salam tu tak maaf ya ustazah. Minta maaf apa cik? 18 kali tadi nguap, dia kata kan. Kalau cik tak cakap, saya tak perasan pun. Yang ni lagi lah, sampai semalam ada orang tanya soalan, ustazah kita dah tutup-tutup macam ni, kalau kita menguap, sunnah ke kita tutup dengan tangan? Aku pun tak ada jawapan ni. Kan muslimat? Nantilah kak, saya takut juga nak jawab ni. Nanti saya bawa bincang dalam grup ustazah. Lawak-lawak juga muslimat, tapi terfikir bagus juga. Sebab tu elok jumpa ramai orang muslimat. Bila mereka tanya soalan tu, kat universiti dulu tak belajar pula bab ni. Siapa nak menjangka? Bapak saya 84 tahun muslimat, hari pertama 18 hari bulan 3 pergi masjid. Tak boleh pak, jangan. Aku nak mati dekat masjid, jangan halang aku. Kan muslimat? Anak-anak itu, engkau kan penceramah, engkau halang bapak ni nak pergi masjid juga ni. Tak apa. Bila tak boleh halang dengan orang tua ni, tak payah gaduh. Bagi je pergi, bukan jauh mana pun. Dah kau dah kenapa nanti kena halau? Dah kita cakap tak nak dengar. Dia pergi tu dengan niat bersungguh-sungguh nak sembahyang jemaah. Pahala kakinya tu pahala. Tapi nanti balik, pak balik dah, kenapa balik? Betul lah kau cakap masjid tutup. Orang suruh aku balik, tak ada apa pun yang dekat masjid tu, tak ada siapa pun buka, ada seorang je jaga. Pak Haji balik, tak ada siapa datang sembahyang kat masjid ni. Muslimat, sebab dia belum faham. Bila hari raya haji datang, saya kata pak, mak meninggal dari setahun, kita tak dapat buat tahlil ke apa, panggil saudara mara. Kemudian mak mentua saya meninggal dalam tempoh PKPP muslimat, yang saya selalu sebut di majlis-majlis ilmu, nak balik Kulim ziarah mak mentua tak sihat, meninggal semalam genap 100 hari.
Saya kata, mana abang tahu ke? Abang duk tengok kalender, kebetulannya nampak hari ke-100 Mak. Allahu Akbar. Patut ayah duk telefon, malam ni nak sedekah dekat masjid lah. Kita kan tak ada buat tahlil kenduri dekat rumah. Tak apa muslimat, jangan sedih. Jadi saya sebut pada bapa, kita buat korban dekat rumah Pak tahun ni kan dah tak PKP masa nak raya haji tu muslimat. Kita buat korban. Tengoklah kalau ada rezeki kita buat seekor lembu, kalau tak ada sangat kita buat seekor kambing. Kita panggil lah, seronoklah ceria wajah dia. Kita tak pernah pun panggil orang buat tahlil untuk mak kan, dia seronok. Tiba muslimat naik balik masa nak raya haji tu, naik balik dan diarahkan supaya ni kita masih lagi peraturan macam raya haji, raya puasa. Kalau nak berkumpul pun 20 orang saja. Dah macam mana Pak, nasib baik tak tempah lembu lagi. Kita tak jadi Pak buat kenduri boleh tak? Takutlah dia kecil hati dah nak buat kenduri untuk arwah isteri, kita tak buat muslimat. Tak payah buat. Nanti orang datang yang kita jemput tu kita tak tahu dia dari mana, takut ada virus tu nanti kan. Dia pula ceramah kat kita. Sebab apa muslimat? Saya dapat satu ilmu kerana dia sudah faham. Tak susah nak bercakap dengan orang yang faham. Sebab hari-hari dengar berita, hari-hari tengok iklan jaga jarak, pakai topeng muka, betul tak muslimat dirahmati Allah? Jadi dia dah tahu, tak payah buat kenduri. Kalau target 100 orang nak buat seekor lembu ni, muslimat dirahmati Allah, nanti berapa ramai nanti yang kena virus tu. Adik-beradik kata, wah bapak kita dah macam Dr. Nur Hisham. Dulu kan main. Dia kata, selama aku hidup dah lebih 80 tahun, mana ada orang kena halang pergi masjid. Muslimat, sebab tak ada siapa jangka yang kita tahun 2020 diberi ujian sehebat ini oleh Allah. Jadi bila Allah beri kepada kita muslimat, sama-sama berpimpin tangan. Kita jaga kita, pasti Allah akan jaga kita. Jangan pernah menafikan. Bukan keadaan yang kita sedang tekuni hadapi ini tanda kita takut dengan virus Allah. Bukan, kita takut dengan Allah. Muslimat, Perdana Menteri nak buat keputusan, mufti nak buat keputusan, masih bermesyuarat dengan KKM kerana apa? Sebab Quran yang bagi tahu, nak tahu sesuatu benda tanya kepada yang pakar, tanya kepada yang ahli. Nak tanya tentang roti canai tu lembut macam mana, bukan tanya pada orang buat kek coklat. Tanya pada orang niaga roti canai yang laris sungguh. Macam itulah diibaratkan. Jadi muslimat dirahmati Allah, bila kita sebut Masya Allah Tuhan, semua yang datang ini bukan sia-sia. Berapa ramai orang yang wanita lah khususnya PM tepi pada ustazah, saya bersyukur ustazah, tak pernah hari raya ada semua dalam rumah. Inilah baru dapat sembahyang tarawih ustazah cukup tiap-tiap malam. Sebab apa? Kalau seorang sakit perut, bapak dia tunggu, kan? Kau pergi berak dulu, ayah tunggu, tak apa. Kalau imam masjid tak tunggu anak sakit perut muslimat. Jadi dia kata cukup. Alhamdulillah lepas tarawih, tadarus sikit-sikit. Tiap-tiap malam ustazah khatam sekeluarga 30 juzuk. Rindu tak dengan suasana ini muslimat dirahmati Allah? Rindu. Tapi kita tetap berdoa, akhiri pandemik COVID-19 di seluruh dunia wahai Allah. Kita minta kepada Allah. Kita bukan takut virus, kita sedang menekuni perintah Allah. Jadi bila kita faham konsep ni muslimat, saling berlapang dada. Tengok lagi ayat Allah Al-Hadid 21. Konsep dia, maksud dia muslimat lebih kurang sama dengan ayat tadi, tapi dia guna pula kalimah sabiqu. Tadi sari'u, sekarang sabiqu ila maghfirah. Kalau sabiqu ni kalimah bermaksud berlumba-lumba lah. Tadi bercepat-cepatlah. Berlumba macam mana ni? Sebab itu musabaqah, sabiqu. Orang Al-Mu'minun ni anak murid juga kepada Al-Fadilah Ustazah Nuruzana Natiyah, Johan Qariah Selangor ya. Dah BFF dah dengan ustazah sekarang ni, duduk dalam satu grup muslimat dirahmati Allah. Jadi kita sebutkan kerana apa? Dia masuk musabaqah Quran tu, kalau di Indonesia dipanggil lomba bacaan Al-Quran. Perlombaan, berlumba-lumbalah. Okey. Quran menggunakan kalimah ini, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Macam sama kan dengan ayat tadi? Wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Macam sama lagi je ustazah. Macam tu. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi.
Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Macam sama tapi tak serupa. Maksudnya nak mengajak kepada jalan-jalan Allah, nak mengajak supaya kita dapat pengampunan daripada Allah. Muslimat, perhatikan, berlumba-lumbalah kamu untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapatkan syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini poin utama. Sebab tu muslimat, kalau orang tanya rukun iman dulu ke rukun Islam dulu, Ustazah menggambarkan, muslimat dirahmati Allah, kalau kita tengok sebiji apple, rukun Islam tu yang luarnya, tapi yang lebih penting rukun iman isi dalam tu. Maksud muslimat dirahmati Allah, tak ada yang kata saya nak belajar akidah je Ustazah. Tak betul. Kamu betul beriman pada Allah, tapi caranya macam mana? Sebab tu datang syariah, ilmu syariah ni, fiqh. Belajarlah kitab fiqh, muslimat dirahmati Allah, baru kita tahu cara-cara untuk beribadah kepada Allah. Muslimat dirahmati Allah, macam mana solatnya? Oh, datang Rasulullah, sallu kama raaitumuni usalli. Nak sembahyang jangan kok suka mu je sembahyang, kena ikut cara aku, kata Rasulullah. Rasulullah sembahyangnya menjadi satu perbuatan yang merehatkan dirinya. Wahai Bilal, penat dah buat kerja pagi sampai ke petang, petang sambung ke malam, rehatkan aku dengan solat. Kita, Allah Ustazah tak solat lagi ni, Allah Ustazah tak solat lagi ni. Dah solat muslimat, lega dah solat. Tu yang solatnya laju-laju, terasa solat ini seperti beban baginya. Muslimat, Nabi SAW menunggu waktu saya nak bercakap ni pun Allah bergetar tubuh. Sebab apa muslimat? Kita susah nak ikut kecuali ketika di Mekah Madinah. Kenapa bergetar tubuh? Ustazah Zaiduk, okey, siapa nak ikut saya iktikaf di Masjidil Haram waktu asar, insya-Allah siapa yang boleh tahan kentut sampailah ke Isyak. Acik-acik semua, Ustazah tunggu kat lobi je. Pukul berapa Ustazah? Asar pukul 4.30 contoh. Pukul 3.45 saya duduk kat lobi dah. Bayangkan muslimat, pergi tu Bilal masih duk guling-guling lagi dekat rumah. Kita pergi dah. Ini yang kita rindui bila Baitullah ditutup. Muslimat, saya sebut dengan kawan-kawan yang menguruskan travel jemaah umrah, saya kata, siapa kita ketika dulu dijemput berulang kali ke rumah Allah? Siapa kita? Maksud Ustazah, hari ni kita dah tak dapat pergi Baitullah, tapi ada tak kita mengundang jiwa yang macam kita mengelilingi Baitullah, tunduk patuh kepada Allah? Kita diuji dengan tak ada air berapa hari baru-baru ni muslimat. Ustazah saja je kempen kat Facebook, jom tahan kentut. Kalau kat Mekah Madinah boleh je, kenapa sekarang tak boleh? Sebab apa? Nak jimat air kan muslimat? Ya Ustazah, asar sampai Isyak kita boleh tahan. Kat sini antara maghrib dengan Isyak saya nak kentut je. Kerana apa? Sebab muslimat, kita rasa macam Allah tu ada hanya ketika kita di Mekah dan Madinah. Kita seolah-olah bila pergi Mekah dan Madinah kita rasa macam nak cuci dosa-dosa kita setahun lepas. Ada orang kaya beruang yang sifatnya dengan demikian muslimat, tak apalah buat dosa banyak mana pun, tapi nanti setahun sekali wajib pergi Mekah untuk menangis-nangis bertaubat di hadapan Kaabah. Salah muslimat dirahmati Allah. Kaabah itu bukan washing machine, minta maaf sebut. Kotor selama 360 hari, 5 harinya duduk tawaf di Baitullah untuk menangis dalam taubat. Salah. Maka kita cek diri kita. Dulu aku pergi Mekah sebab apa ya? Sebab ada ujub, riak, takabur ke? Sebab untuk berselfie sana sini ke? Pergi bertugas tapi bukan masjid je tak pergi. Ada yang tak bangkit subuh pun, penat menguruskan jemaah, malam tadi hilang pukul 2 pagi. Saya sebut ni kisah benar muslimat. Allahu Akbar. Mengajak mereka berfikir, mengajak mereka menyebutkan, ya Allah telah dijemput bukan kerana bertugas, bukan kerana ditaja. Bila dijemput tu manfaatkan sungguh-sungguh. Sebab tengok bila kita tak dapat pergi ke sana, apa rasa kita muslimat? Khususnya orang yang memang mampu. Dan dikabarkan lepas ni kalau pintu buka, bila Ustazah Al-Fawaz nak buka ke Baitullah, bulan berapa, 10 ke 11, jangan perasan dah. Kita PKPP sampai 31 Disember. Kami tak dapat apa-apa lagi.
Tapi orang duk Ustazah nak daftar untuk bulan 11, nak daftar untuk 12. Kalau boleh terbang pun yang bulan 3 terkandas hari tu. Sebab apa tak berani muslimat? Confirm harganya jauh mencanak naik daripada yang sebelum ni. Kan? Dengan tiket kapal terbang, dengan segala. Jadi jom kita baitullah kan. Maksud ustazah, di tempat kita pun ada rumah-rumah Allah. Tapi kenapa kita tak berlumba untuk masuk ke dalamnya? Masa PKP ditutup, dialah yang menyalak-nyalak, minta maaf sebut, kenapa masjid tutup, tak takut Allah ke? Bila dah buka, muslimat dirahmati Allah, tak datang juga. Payah ustazah, tertinggal sejadah pun nak kena balik pula kan. Kalau balik, nak patah balik tak sempat sebab masjid jauh. Rezeki isteri boleh jadi imam kat rumah. Isterinya pun tolonglah pujuk sang suami. Jangan ejek mana bang, yang ada tai lalat tu ke? Dia tu memang garang, kedekut. Tinggal sejadah, bagi je lah sejadah masjid. Contoh, tak cakap orang, cakap diri sendiri ada tai lalat muslimat. Jawapannya apa? Kita bila suami dah balik sebab lupa pakai mask, kena halau daripada masjid, tolonglah lembut-lembutkan hati, jangan ditambah panas. Ini sifat Khadijah Al-Kubra. Zammiluni ya Khadijah, selimutkan aku wahai Khadijah, aku takut. Tadi didatangi Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tengah-tengah hari ni datang, selimutkan aku, selimutkan aku. Kalau kita Khadijah saat itu, kita kata apa muslimat? Aircon tak ada, rumah kecil, cakap apa tengah-tengah hari minta selimut ni kan? Kita bagi dah agaknya. Khadijah terus capai selimut, selimutkan, otak berjalan. Apa cara nak bantu suami ni? Dia tengah susah, nampak resah, nampak takut ni. Jom kita bertemu dengan tu muslimat. Ditunjuk cara, diajak untuk berdamai, untuk berlembut akan hati. Bang, tak apalah, balik. Saya pun tadi pinggan banyak sangat, baru habis basuh pinggan. Nak pergi masjid balik pun tak dapat jemaah. Baik abang jadi imam pada saya. Bagusnya jadi abang hari ni rezeki dapat 2 pahala. 1 pahala berjalan ke masjid, kena halau pula dapat jadi imam pada saya. Baiknya Allah kan bang. Sejuk tak hati orang tu muslimat? Kalau kita panas-panaskan, confirm dia tak pergi masjid dah, sebab sekali kena halau daripada masjid. Ini berlaku ya muslimat dirahmati Allah. Jadi saya kesian ibu-ibu hadir majlis ilmu tapi banyak memanas-manaskan. Ibu-ibu yang hadir majlis ilmu patut orang yang bercerai-berai dicantumkan islah. Ini pahala jalan ke syurga yang paling mudah. Ini kita dengar orang tak bertegur dengan orang tu, kita api-apikan. Hari tu I pun dengar dia ngumpat you. Kau main, sibuk nak sampaikan. Muslimat, sepatutnya kita kata, I datang ni sebab nak sampaikan salam dia tau. Dalam hati, ya Allah, aku ni tipu sunat ke apa? Tak ada tipu sunat dalam Islam. Tapi semoga melembutkan hati dia. Ya ke dia salam ke I? Sebenarnya orang yang dah pernah bersahabat, dia rindu dengan persahabatan yang lampau muslimat. Tapi kerana egonya, kerana iblis suka membisik-bisikkan, itu yang masing-masing nak tegakkan benang yang basah tu. Jadi kita orang yang tengah ni, jadilah pendamai. Jangan syok, makin orang bergaduh makin syok. Dulu dia tu BFF dengan tu ustazah, tapi sebab salah sikit je sekarang BFF-nya saya. Untung saya keretanya besar, nak pergi kuliah dia jemput saya dulu kat rumah. Saya pun dah jadi bos dengan dia kat belakang. Kan muslimat, dia pula yang seronok. Jawapannya, kalau orang berpisah-pisah, terputus silaturahim, resahlah muslimat, resah. Sebab buku ini menceritakan tak akan ke syurga orang yang putuskan silaturahim. Tak akan ke syurga orang yang hatinya ada setitik benci. Muslimat, hidup ni penuh kena berkasih sayang. Kena penuh dengan kasih sayang. Walaupun kita kata bergaduh adik-beradik, bergaduh jiran tetangga muslimat, macam mana nak beli balik, nak belai balik jiwa dia? Penat kita nak belai ustazah, dia yang salah. Muslimat, kita ingat mati je. Orang yang mati tak ada lagi dah nak dengki-dengki dalam dirinya, insya-Allah. Kerana apa? Dia ingat jannah. Sebut jannah banyak-banyak kali dalam Quran, muslimat, kita faham. Ni nak ajak kita ke syurga Allah. Yang demikian ialah limpah kurnia Allah diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Bacalah jaminan-jaminan Allah tentang syurga untuk orang-orang yang bertakwa muslimat.
cerita tentang akan disandingkan di dalam syurga, cerita akan disediakan pasangan-pasangan yang penuh dengan kenikmatan, diceritakan buah-buahan yang mendatangi, bukan kita mendatangi akan buah, tetapi buah mendatangi akan kita. Buah-buahan ini gambaran nikmat di dalam syurga. Kat dunia kita nak dapat nikmat, kita bersusah payah, kadang-kadang tinggalkan isteri, anak berbulan-bulan untuk memberi kesenangan. Tetapi bila dah balik, mampu buat rumah besar, anak pun kadang-kadang tak kenal. Ayah aku ke ni? Dulu putih, sekarang hitam. Yelah, dah kerja kat laut tengah-tengah, ayah cari rezeki untuk anak-anak ayah. Anak pun dah tak kenal ayah kadang-kadang. Jadi di mana kasih sayang muslimat dirahmati Allah? Di mana solat berjemaah? Di mana cara untuk kita mengisi jiwa-jiwa orang yang kita sayang? Jadi dahulukan dengan kita untuk memberi. Jangan tunggu orang memberi baru kita nak merasa. Ini yang kita nak fahamkan dalam ayat demikian. Muslimat, kita tengok ya, ayat 5, ayat 5, muka surat 5. Saya mulakan kerana dalam ayat yang lain kita diberi faham oleh Allah bahawa ajal seorang manusia akan datang secara tiba-tiba. Cerita ajal pula. Sebab tu orang yang ingat mati, muslimat dirahmati Allah, insya-Allah dia akan mampu menghapuskan segala sarang-sarang mazmumah di dalam hatinya. Dia takkan buat sifat-sifat mazmumah. Dia sibuk nak buat apa lagi sifat mahmudah yang aku belum buat. Muslimat, antaranya kita sebut zikrul maut, ingat mati. Sebab dengan ingat mati akan membunuh hubbud dunia. Sifat mazmumah yang mencintai dunia akan terbunuh dengan sendirinya apabila kita banyak-banyak zikrul maut, ingat mati. Masya Allah muslimat, indah ajaran Rasulullah. Tidak menunggu satu saat pun untuk dilambatkan atau tidak dipercepatkan walau satu saat. Itulah ajal. Ruginya manusia yang tahu dan diberi peluang terbentang di hadapan mata tentang satu-satu kebaikan, namun memilih untuk menangguh-nangguh daripada terus melakukannya. Semua kita muslimat ada peluang sebenarnya. Allah yang sengaja create peluang untuk kita. Tiba-tiba dah usia macam ni, kita pun dah tak larat, mak pula kena stroke. Baru ni sahabat muslimat minta tolong doa, kakak ipar saya datang rumah nak bincang perkahwinan anak bongsu dia, kakak ipar. Datang dokong cucu elok sihat walafiat. Lepas tu solat asar. Lepas solat asar tak sempat buka telekong, kena stroke. Bawa pergi hospital ICU terus. Masya Allah muslimat. Kak, masa datang tu dokong cucu. Ya ustazah, saya tak boleh terima keadaan macam ni. Astaghfirullah ustazah, inilah rupanya, tolong doakan ustazah. Menangis seluruh keluarga. Kami bawa hospital sini, rumah dia bukan kat sini. Bawa hospital, muslimat dirahmati Allah, sehat-sehat. Jadi kita nak sebut masih boleh tengok jasadnya. Bisikkan kebaikan demi kebaikan walaupun dia duduk ICU dah, Kak, bisikkan. Ajak dia menyebut-nyebut nama Allah. Kalau kita tak kembalikan kepada Allah, memang boleh gila macam ni. Boleh travel jauh datang kat KL, muslimat, dokong cucu sehat. Kenapa tiba-tiba Allah bagi stroke macam tu? Cari kat mana nikmat, kat mana yang kita fikirkan ada sesuatu yang Allah nak tunjukkan. Masya Allah, bersatu keluarga kat KL ni, macam mana nak tolong bahagiakan keluarga dia yang kat jauh ni resah, gelisah, susah hati. Tak apa, kami dah uruskan. Alhamdulillah ada hikmah ustazah. Yang dulu tak bertegur siapa datang semula baik. Tengok muslimat perancangan Allah dengan cintanya, kan? Tak pernah sia-sia di sisi Allah. Kita saja yang tak mencari apa hikmah. Apa sebab? Kenapa kita tak bertemu dengan hikmah? Sebab kita tak terima takdir Allah. Bila kita terima dengan redha, ia pasti berhujung dengan hikmah. Tapi kalau kita tak redha muslimat, kita takkan bertemu dengan hikmah. Sebab tu wahai para pendakwah yang bersahabat, yang nak bawa balik ilmu ni kepada keluarga, tolong jangan mudah-mudah sebut. Sabarlah, pasti ada hikmah. Muslimat, isi dulu jiwa mereka. Dari siapa ia datang ujian ni? Dari Allah. Pada siapa kita nak kembalikan? Kepada Allah. Harta yang banyak boleh sembuhkan tak? Sedarkan balik orang yang duduk dalam ICU? Tak boleh. Jadi makna kepada siapa sekarang kita nak berserah? Pada Allah. Bawa dulu jiwa mereka ni. InsyaAllah bila kita tenang, damai, kuat, kita serahkan pada Allah yang maha kuat, insya-Allah kekuatan tu datang. Lalui hidup, ada je jalan Allah mudahkan.
Asyik baik ustazah, anak bongsu yang nak kahwin tu kan baru berhenti kerja sebab dia tengah tunggu satu posting yang baru ni. Dialah yang jaga sekarang ni. Mesti ada jalan yang Allah nak mudahkan. Tapi kita nampak masalah dulu. Inna ma'al usri yusra. Kita nampak usri, sulitnya dulu. Kita tak nampak janji Allah di penghujung pasti ada yusra. Aku bagi sulit ni sebab aku dah siapkan package mudah, senang, nikmat. Syarat engkau terima tak kesusahan yang aku berikan. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Kita tak boleh nak kata pada Allah, aku tak terima, aku nak berperang dengan takdir ini. Pilihlah untuk berdamai dengan takdir, pasti akhirnya kita jadi pemenang. Tapi kalau kita berperang dengan takdir, hari ini kita kalah, besok lusa sampai kiamat kita berdiri di mahsyar Allah, kitalah juga yang akan kalah. Ya Allah, dulu aku banyak diuji oleh engkau, susah aku ya Allah. Kan engkau dah janji melalui Rasulullah, orang yang banyak menangis ketika di dunia akan banyak ketawa di akhirat. Tapi kenapa hari ini aku menangis lagi dalam neraka, wahai Allah? Sebab dulu ketika engkau diberi ujian atas dunia, engkau tak terima dan tak serahkan kepada Allah. Hari ini muslimat, tiket-tiket untuk membuka syurga Allah, anak-anak kunci membuka syurga Allah, dia ada pada diri kita sebenarnya. Allah tidak zalim. Tanda Allah adil, Allah ciptakan syurga dan neraka. Ustazah, kalau Allah tu baik, kenapa dicipta neraka? Buat ajalah syurga. Semua orang masuk dalam syurga. Oh, senangnya kita cakap. Okey kak, malam tadi rumah akak masuk perompak. Tiba-tiba, muslimat dirahmati Allah, anak akak nak jadikan mak handsome pula perompak malam tadi. Nak buat suami boleh tak? Akak terima ke tak terima? Contoh macam tu lah muslimat. Kau dah gila nak buat dia jadi suami. Kau tak tahu semalam dia ikat bapak engkau depan mata engkau kan? Kau dah kenapa ni? Kan kita bising macam tu. Kita nanti dah masuk syurga, tiba-tiba kita nampak perompak tu duduk sebilik dengan kita. Kita komplain tak dengan Allah muslimat? Muslimat dirahmati Allah, orang jahat boleh dimasukkan ke dalam syurga tanpa taubat, tanpa resah, tanpa susah, tanpa berpisah dengan maksiat, tanpa berbuat amal solehat. Kita dulu dengan air mata nak merebut syurga Allah. Mana adilnya Allah? Sebab tu Allah ciptakan syurga, Allah ciptakan neraka. Syurga untuk orang yang menerima takdir Allah dengan redha. Dan orang yang berkeluh kesah dengan ujian muslimat, dia akan berakhir dengan tempat yang penuh keluh kesah. Tak ada benda lain dalam tu. Orang meraung, berkeluh kesah. Kenapa? Rupanya ketika di dunia dulu dia tidak terima dengan takdir Allah. Mendapat takdir, berkeluh kesah, tidak serahkan kepada Allah. Orang yang diuji begitu dahsyat tapi menyerahkan kepada Allah muslimat, dia akan dapat ubat. Sebab Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah, aku akan tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahan. Tapi kita tak bertakwa, tak takut dengan Allah. Bila susah, muslimat dirahmati Allah, kita sanggup buat apa sahaja. Nanti bila senang, kita taubatlah balik. Allah kata fisarra waddarra, saat sempit, saat lapang, cari Allah, kembalikan kepada Allah. Kalau mencari Allah hanya saat susah, muslimat dirahmati Allah, jangan tanya Allah kenapa, seolah-olah kita tak dapat pertolongan Allah. Carilah Allah saat senang, bersegeralah, cepat-cepatlah, laju-lajulah untuk menuju Allah. Sebab kita takut bila kita rancang untuk esok, esok itu bukan milik kita, tapi kita sudah berada di alam barzakh. Ambil peluang apa saja. Ibu ayah sakit, adik-beradik lain tak nak jaga, adik-beradik semua letak kat saya, mentang-mentang saya seorang suri rumah. Kak, terima dulu, ada syurga dekat situ. Tu malas cakap dengan ustazah, syurga kan. Muslimat dirahmati Allah, habis tu nak cakap macam mana lagi? Sebab tu muslimat, ustazah bila bercakap demikian, Tuhan, yang bercakap ni belum tentu syurga, yang menulis ni belum tentu syurga. Tapi kenapa kita yang jauh dengan Rasulullah, kita yang jauh dengan para sahabat yang belajar direct dengan Rasulullah, saya bawa cerita bidadari di pintu Firdausi. Saya bawa kisah almarhumah Ustazah Syadia yang muda tapi amalnya nampak tua muslimat. Sibuk dengan kerja-kerja yang rasa macam kau ni tak cukup masa ke? Dah, manalah tahu umur tak panjang. Saya akhiri, kita pergi muka surat 12, muslimat dirahmati Allah.
ada tajuknya taat Allah dan Rasul. Ni muslimat saya tanya dengan Kak Rozi, Kak, tempat lain bedah buku ni saya baca isi kandungan je, tempat agak ni macam mana? Ustazah bab by bab lah. Jadi tak tahulah kesinambungannya bila pula, tanya Kak Rozi. Ustazah baca bab. Okey, saya nak baca dulu bab taat Allah dan Rasul. Yang sebelumnya muslimat kita telah mengenali apa yang Allah hendak pada kita. Sabiqu, sari'u, bersegeralah kepada perkara-perkara yang mendapat keampunan Allah. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita akhiri dengan tajuk ini. Saya hanya berkongsi kisah kata suami kepada almarhumah Kak Long. Saya bahasakan dirinya Kak Long yang mudah. Katanya dia tak ada masalah besar, tapi dia kata muslimat dirahmati Allah, yang paling saya selalu tengok setiap malam dalam tahajudnya dia menangis kepada Allah dalam sujudnya. Nanti bila solat dengar teresak-esak, kenapa, ada masalah ke, tak cerita ke abang? Alhamdulillah semua okey. Tapi bila dia berdoa pada Allah, mesti rasa macam teramat dekat, macam bercakap dengan Allah. Tak panjang qiyamul lailnya, tapi dengan tahajud 2 rakaat. Ibu mendambakan syurga Allah. Kita faham malam itu untuk istirahat, tidur dengan lena. Tapi jangan sombong dengan Allah dalam nikmat itu yang kita masih boleh bangkit. Kadang Allah kejut, rasa nak terkencing pukul 3 pagi. Kita basuh bahagian itu saja. Kita tak basuh anggota wuduk kita. Kita tak bentang sejadah untuk bersujud kepada Allah. Sedangkan itulah waktu yang paling Allah suka untuk turun ke langit dunia, mendengar rintihan-rintihan hamba-hamba Allah. Yang pada siang hari dia tak cari manusia. Engkau nak dengar tak, aku ada masalah besar ni. Jumpa orang kat pasar, aku ada masalah besar ni. Jumpa kawan, aku ada masalah besar ni. Akhirnya datang kat ustazah, saya kena fitnah teruk ustazah. Kenapa Kak kena fitnah? Taklah hari tu saya cerita kat orang tu, jangan cerita kat orang. Lepas tu dia cerita kat orang, ustazah, baik ke tak baik? Sebelum kata orang tu baik ke tak baik, tanya diri kita. Mengadu pada Allah lebih indah atau mengadu kepada hamba Allah? Hamba Allah ni bila kita dah transfer cerita pada dia, jadi hak dia untuk buka ataupun tutup mulut. Faham muslimat? Tapi kita bercerita dengan Allah, Allah tak pernah buka aib kita pun, tak pernah. Kecuali kita yang zalim pada diri kita, kita yang sibuk menceritakan tentang hamba-hamba Allah. Kita disuruh bercakap-cakap dengan Allah dalam solat kita, dalam doa munajat kita, dalam saat orang lain tidur berdengkur lena, kita disuruh menyungkurkan tubuh kita dalam sujud, minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah. Rasai rahsia qiyamul lail, walaupun hanya dengan 2 rakaat tahajud, wajah akan berseri walaupun tanpa makeup yang mahal begitu begini. Muslimat dirahmati Allah, jiwa akan tenang. Orang datang, dia ni tak lawa, tak kaya, tapi kenapa aku suka berkawan dengan dia? Rahsia tahajud. Pelajari daripada orang-orang soleh. Muslimat bukan orang kaya, bukan orang senang, bukan orang yang boleh ditumpangi kereta mewahnya, tapi kenapa orang susah mesti cari dia? Rahsia tahajud. Dia tundukkan dirinya kepada Allah, Allah boleh buat semua hamba-hamba Allah tunduk kepada dia. Faham ya? Tapi kalau kita tunduk dulu kepada hamba-hamba Allah, muslimat, tanpa menundukkan hati kepada Allah, kita tidak akan dapat lazatnya untuk beramal ibadah kepada Allah. Okay? Jadi insya-Allah perkara 2 bab yang saya bahaskan dalam buku ini hari ini, ada banyak yang tak selesai. Jadi tolonglah balik, kalau tak larat baca semua pun, habiskanlah 2 bab ini. Sekian dimaklumkan. Ke muslimat, tulisan ustazah tak sakit mata cik, sebab tulisannya besar-besar. Kalau dakwah penuh ukhuwah tu nanti, kalau sakit mata nak baca, cucu datang rumah suruh baca 1 bab. Adik suka muka ustazah mana yang paling comel? Kan? Kita sukalah muka ustazah yang ada tahi lalat ni. Contoh, bacakan cerita dia dekat Tok Mak. Muslimat. Sebab makcik-makcik kata ustazah dakwah penuh ukhuwah ni, kenapa tulisan dia tak besar macam angan-angan ke Firdausi? Cik, saya dah cuba buat dah tulisan besar, tapi muka surat dia 500 lebih. Nanti jenuh orang nak bayar. Tak larat nak bawa dalam beg. Orang takkan buka kitab tebal-tebal. Hok yang 300 lebih ni pun dah beli 3 bulan tak habis-habis lagi baca.
Mohon terasa cik, macam tu muslimat. Jadi suruhlah cucu baca kat rumah. Ada 22 ustazah yang kita kenali, pelbagai kisah muslimat dirahmati Allah berkongsi dengan kita. Semoga Allah redha. Terima kasih banyak-banyak. Ampun maaf zahir batin, muslimat dirahmati Allah. Ustazah Zai sayang semuanya kerana Allah, tapi tak boleh berdakapan, bersalaman muslimat. InsyaAllah ada pertemuan lagi di ruang waktu. Saling mendoakan pandemik COVID-19 di seluruh dunia berakhir, kita dapat hidup dengan kasih sayang Allah. InsyaAllah. Rasakan ya, tak seronok duduk jauh-jauh, betul ibu-ibu dirahmati Allah. Tapi berfikirlah dulu saat kita duduk rapat-rapat, adakah kita cantum rapatkan hati kita? Maka berkasih sayang sentiasa. Orang yang berkasih sayang, berjiwa macam Nabi SAW, insya-Allah mudah untuk menjadikan Firdausi bukan angan-angan tapi sebagai kenyataan. Maaf sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nak doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah pertemuan kami dalam majlis ilmu yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantum eratkan akan hati-hati kami berkasih sayang semata-mata mengharapkan keredaan-Mu wahai Allah. Kami pohonkan dalam pertemuan ini yang dijanjikan rahmat kasih-Mu wahai Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu, jangan lepaskan kami daripada pandangan rahmat-Mu walau dalam sekerdipan mata ya Allah. Apa gunanya yang kami nikmati, yang kami miliki, yang kami punyai di atas muka bumi ini tanpa pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Hapuskan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang terlalu banyak tidak terhitung ya Allah. Jangan Engkau matikan kami dalam keadaan dosa-dosa kami yang tidak sudi Engkau ampunkan ya Allah. Maka ampunkan segala dosa dan kesalahan kami sebelum tarikh kematian kami ya Allah. Ampunkan juga dosa-dosa pasangan kami, suami kami, lelaki-lelaki yang melindungi kami wahai Allah. Kasihani mereka yang terpikul di atas bahu mereka pelbagai tanggungjawab yang akan ditanya satu persatu ketika berseorangan berdiri di hadapan-Mu di mahsyar kelak wahai Allah. Kasihani suami kami, berikan mereka petunjuk, hidayah dan taufik-Mu agar mampu mereka memimpin tangan-tangan kami ke jalan-jalan syurga-Mu ya Allah. Mampu mereka menarik tangan-tangan kami daripada jurang-jurang api neraka-Mu ya Allah. Tuhan kami, ampunkan juga dosa-dosa anak-anak dan seluruh keturunan kami. Kasihani anak-anak kami hari ini adalah Islam di masa akan datang ya Allah. Pimpin mereka sentiasa berada di atas landasan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cenderungkan hati-hati mereka mencintai perkara yang Engkau cintai wahai Allah. Hijab hati-hati mereka untuk tunduk kepada perkara-perkara yang Engkau murkai wahai Allah. Kami pohonkan keampunan ibu dan ayah kami yang hidup dalam tua, sakit dan uzur. Izinkan mereka terus-terusan mampu beribadah sehingga ke akhir hayat mereka ya Allah. Ibu dan ayah kami yang telah berada di barzakh, Engkau lapangkan kubur mereka, terangkan kubur mereka dengan cahaya Rabbani-Mu ya Allah. Kasihani mereka seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil dahulu ya Allah. Air susu ibu yang mengalir di seluruh tubuh jasad kami, jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ibu diampunkan. Keringat ayah yang mengalir kerana membesarkan dan memberi nafkah kepada kami, jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ayah diampunkan ya Allah. Himpunkan ibu dan ayah kami bersama para salihin dan salihat di dalam syurga-Mu yang kekal abadi ya Allah. Tuhan kami, bantu kami untuk merealisasikan angan-angan ke Firdausi ini menjadi kenyataan ya Allah. Bantu kami untuk membantu seluruh hamba-hamba-Mu yang kami sayangi ya Allah, sentiasa istiqamah dan bersyukur atas segala takdir yang Engkau hantarkan kepada kami ya Allah. Andai Engkau mentakdirkan kami mati, matikan kami dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik. Matikan kami dalam radiyatan mardiyah. Matikan
Temukan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera ya Allah. Kabulkan doa dan permintaan kami, hapuskan dosa dan kesalahan kami, bertemu kami dalam Raudatul Jannah, temukan kami di kampung akhirat kelak di dalam jannah yang sebenar ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.